Ada ke? Ada. Okey, buat. Ada ke? Zakwan tak ikut dah tu. Okey, apa yang guru-guru buat untuk kamu ikut ya. Tak dapat buat ikut, tak dapat ikut sepenuhnya tapi mesti belajarlah baca buku-buku tersebut. Faham? Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi pembelajaran atas talian kita hari ini, hari Ahad 26 September tahun 2021. Ada lebih kurang 4 hari lagi kita akan tamat pada bulan Disember, pada bulan September. Okey, kita akan masuk pada bulan Oktober, bulan yang ke-10. Jadi cikgu harap September ni walaupun banyak kisah suka duka, ada yang sakit, ada yang kena masuk ward, ada yang saudara meninggal, betul? Ada yang lebih tidak bernasib baik, mak bapaknya meninggal, betul? Sekolah Kopok ada 2 ke 3 orang murid yang kehilangan ibu bapa ya sepanjang September ini. Murid tahun 1, murid tahun 5, mereka kehilangan ibu dan juga bapa akibat penyakit pada masa ini. Jadi semoga datangnya bulan Oktober dan akhirnya September ni membawa kebaikan pada kita semua. Semoga Allah beri kesihatan kepada kedua ibu bapa kamu sebab kita hidup, kamu hidup bergantung kepada kedua ibu dan bapa, betul tak? Okey, baiklah. Arka tak masuk hari ni. Arka gimana Arka? Hujan ni tempat awak Arka. Arka tak masuk pagi ni. Okey, baiklah. Kita teruskan ya. Ni dia. Pada akhir pembelajaran kamu, pada akhir pembelajaran nanti kita dapat membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yang diberi dengan betul. Ni sediakan modul dulu. Sementara cikgu bacakan objektif pembelajaran kita hari ini, sediakan modul dulu ya. Okey, baiklah. Yang pertama nanti kita nak sambung sikit pembelajaran pada hari Khamis yang lepas, iaitu membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yang diberi. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti nama. Minggu ni masih tata bahasa. Nanti kita jumpa hari Khamis baru kita belajar tajuk yang baru ya. Okey, kemahiran hari ini masih dalam tata bahasa iaitu kata ganti nama. Hari ini kita hendak menggunakan kata ganti nama dalam ayat yang diberi. Kemudian melengkapkan ayat pendek dan juga teks menggunakan kata ganti nama yang betul. Kemudian cikgu nak kamu salin ya. Salin ayat yang menggunakan kata ganti nama daripada teks yang kita akan baca. Cikgu tak minta kamu bina ayat lah. Cikgu tak ada berhadapan dengan kamu. Nanti dah habis topik, kita dah dapat semua tata bahasa ni, baru kita bina ayat. Kenapa kena bina ayat? Sebab ayat ini sangat penting untuk kita melengkapkan karangan. Betul. Okey, kita teruskan dengan modul. Buka modul pada muka surat 39. Kawan-kawan, buka modul muka surat 39. Kita siapkan terus Ini berkesinambungan dengan pembelajaran kita pada hari Khamis hari itulah. Hari Khamis hari itu kita melengkapkan teks kan. Okey, kemudian kita menyalinkan juga. Kita baca kemudian kita salin ayat majmuk daripada buku teks. Hari ini kita nak gabungkan. Ingat ya, ayat tunggal ada satu subjek, ada satu predikat, ada satu cerita saja. Kalau ayat majmuk biasanya ada 2 ataupun lebih ayat tunggal. Ayat majmuk biasanya ada lebih daripada 1. Ada 2 ayat tunggal, ada ayat tunggal yang kita gabungkan ayat tersebut menggunakan kata hubung. Menggunakan kata hubung. Okey, baik. Seterusnya, mari kita buat sama-sama ya. Bina ayat majmuk berdasarkan kata hubung yang diberikan. Ayat nombor 1 ada 2 kata tunggal. Ayat nombor 2 ada 2 kata tunggal. Boleh nampak? Ayat nombor 3 ada 2 kata tunggal. Semua orang buka modul, muka surat 39. Okey, kemudian ayat nombor 4 ada 2 kata ayat tunggal. Ayat nombor 5 ada 2
ayat tunggal. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Cikgu nak minta siapa nak baca ayat yang pertama? Cikgu tak payah panggil nama lah. Kamu volunteer, tawarkan diri terus. Okey, baca ayat yang pertama, baca je dulu. Okey, siapa nak baca ayat pertama? Baca. Cepat. Baca saja ayat tunggal tersebut. Tak ada orang nak baca? Nenek. Okey, terus. Nenek. Nenek memetik sayur sawi dan sayur bendi. Okey, ayat tunggal yang diberi ialah nenek memetik sayur sawi. Ayat tunggal yang kedua, nenek memetik sayur bendi. Perbuatannya sama memetik, tapi ada dua benda yang dipetik, iaitu sawi, bendi. Jadi kita jadikan dua ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk dengan kata hubung dan. Okey, seperti kawan kita sebut tadi. Cuba sebut semula ayat kamu. Nenek memetik sayur sawi dan sayur bendi. Okey, kita tulis sama-sama. Nenek memetik sayur sawi dan bendi. Titik. Nenek memetik sayur sawi dan bendi. Nenek memetik sayur sawi dan bendi. Okey, terus buat. Okey, semua orang terus buat. Boleh faham ya? Ini yang hari Khamis, tempoh hari kita telah belajar. Okey, ayat yang pertama. Dah siap ayat yang pertama? Dah. Okey, seorang tolong baca ayat tunggal nombor 2. Beserta dengan jawapannya sekali. Boleh? Okey, siapa nak baca? Okey, terus baca. Ibu siram pokok bunga sambil. Okey, ada dua ayat tunggal ya. Ayat tunggal yang pertama, ibu menyiram pokok bunga. Ayat tunggal yang kedua, ibu berbual dengan jiran. Dalam satu masa, ibu buat dua perkara. Okey, kita gabungkan ya. Kita gabungkan dua ayat tunggal itu menjadi sebuah ayat majmuk menggunakan kata hubung sambil. Okey, baca semula jawapan kamu tadi. Kawan baca jawapan tadi. Ibu menyiram pokok bunga sambil berbual dengan jiran. Bagus Sumaya. Okey, semua orang jom kita tulis. Ibu menyiram pokok bunga. Ibu menyiram pokok bunga sambil berbual dengan jiran. Okey. Ibu menyiram pokok bunga sambil berbual dengan jiran. Okey. Okey, baik. Kemudian baca ayat nombor 3. Ada sesiapa nak baca ayat nombor 3? Okey, terus baca ayat nombor 3. Irfan mengutip sampah sarap lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Okey, baik. Ada dua ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama sekarang kita bincang nombor 3 tau. Okey, ayat tunggal yang pertama, Irfan mengutip sampah sarap. Okey, ayat tunggal yang kedua, Irfan membuangnya ke dalam tong sampah. Ini ada perbuatan dua.
Dia lakukan secara berurutan. Okey, kita guna kata hubungnya lalu. Okey, kawan baca jawapannya tadi. Irfan. Irfan mengutip sampah sarap. Irfan mengutip sampah sarap ke dalam tong sampah. Okey, baik. Dengar ya. Irfan mengutip sampah sarap lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Jom kita tuliskan terus ayatnya. Okey, Irfan mengutip sampah sarap lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Okey. Semua orang dah siap? Ayat nombor 3. Okey, siapa boleh baca ayat nombor 4? Baca ayat nombor 4. Okey, jom baca ayat nombor 4. Datuk menebang kelapa pokok. Hilang dah suaranya. Datuk menebang pokok kelapa. Ayat yang kedua, pokok kelapa itu sudah mati. Kita nak nyatakan sebab. Gabungkan ayat tersebut dengan kata hubung kerana. Baca semula ayat kamu. Okey, baca semula ayat kamu kawan. Datuk menebang pokok kelapa kerana pokok kelapa itu sudah mati. Bagus. Okey, jom kita terus tuliskan jawapannya. Datuk menebang pokok kelapa kerana pokok kelapa itu sudah mati. Okey. Ada yang nak baca ayat yang terakhir? Nombor 5. Cikgu dah dengar suara katak dah tau. Hendak memetik bunga-bunga itu. Memetik bunga itu. Bunga itu berduri. Macam mana? Siapa boleh baca jawapannya? Kakak hendak memetik bunga, tetapi bunga itu berduri. Okey, kakak hendak memetik bunga tetapi bunga itu berduri. Okey, tuliskan. Kakak hendak memetik bunga tetapi bunga itu berduri. Okey, itu dia. Okey, pastikan ayat yang kamu tulis ada tanda baca di hujung ayat. Kemudian pada permulaan ayat mestilah menggunakan huruf besar. Okey, ini ialah ayat majmuk. Okey, daripada asalnya ada 2 ayat tunggal, kita jadikan, kita tukarkan dia menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Boleh ingat? Okey, baiklah. Sekarang buka buku teks. Semua orang buka buku teks. Okey. Buka buku teks pada muka surat 82. Betul ke? 82. 42, 82, 32, 32. Nombornya cikgu terpotong sikit di tepi tu ya. Okey. Muka surat 32 iaitu hari ini kita hendak belajar, mengenal, membaca, menelitikan cara hendak menggunakan kata ganti nama.
Okey, sebelum kita mula pembelajaran kita untuk kemahiran ini, sila lihat pada penyataan yang ada di bawah ni. Yang ada di bawah sini ni. Okey, apakah itu kata ganti nama? Apakah itu kata ganti nama? Okey, kemudian di atas tu pun ada penerangan tentang apakah itu kata ganti nama. Boleh jelas? Okey, baiklah. Sekarang lihat sini ya. Cikgu buka slide begini. Kamu boleh nampak tak di rumah slide yang cikgu paparkan? Boleh nampak tak? Respon. Nampak ya? Okey. Sambil itu kita rujuk pada buku teks ya. Lihat pada laser cikgu yang berwarna merah tu. Okey. Hari ini kita nak belajar cara menggunakan kata ganti nama. Apa itu kata ganti nama? Mari kita lihat sini. Kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri yang pertama. Orang yang pertama tu siapa? Menggantikan nama orang yang bercakap. Saya, kami. Okey. Itu dia kata ganti nama pertama. Kata ganti nama diri yang kedua. Siapa dia? Merujuk orang yang diajak bercakap. Kamu. Mereka. Itu dia. Kemudian kata ganti nama diri yang ketiga. Merujuk orang yang sedang diperkatakan. Kalian. Kalian. Kalian semua dikenaki senyap. Contohnya macam tu. Okey, baik. Di sini juga ada dua teks perbualannya. Perkataan yang berwarna biru adalah kata ganti nama diri kedua. Okey, perkataan yang berwarna merah ialah kata ganti nama diri pertama, saya. Orang yang bercakap, saya. Okey, satu lagi kata ganti nama diri ketiga. Orang yang kita cakap, orang yang sedang diperkatakan. Mereka, kalian. Okey, kalau kami pun yang pertama. Boleh ingat tak? Boleh faham tak? Boleh. Hari ni ada 3 kata ganti nama yang kita nak belajar. Kata ganti nama diri pertama merujuk pada kita yang bercakap ni. Saya, kami, okey, kita. Kemudian kata ganti nama diri kedua, orang yang kita ajak cakap. Awak, kamu, tu dia. Kemudian kata ganti nama diri yang ketiga, orang yang kita perkatakan, orang yang kita ceritakan, kalian, mereka. Itu dia. Okey, kita lihat ayat yang pertama ya. Kamu tahu pesawat itu sedang buat apa, Nadira? Mestilah saya tahu. Mereka sedang memotong padi. Okey, mereka sedang memotong padi. Kamu kata ganti diri yang kedua. Kemudian saya kata ganti diri yang pertama. Mereka kata ganti diri yang ketiga. Okey, maksudnya dia ni bercakap tentang orang-orang ini. Boleh jelas? Okey, baik. Kalian buat apa di sini? Kalian buat apa di sini? Orang yang diajak cakap. Kami sedang melihat. Kami ialah kata ganti diri yang pertama. Kenapa ada kami? Sebab mereka berdua. Okey, kami sedang melihat sawah padi itu. Indah sungguh pemandangan di sini, Datuk. Boleh jelas ya? Okey, baik. Sekarang kita lihat pula apa yang ada di petak bawah sini. Nampak yang cikgu gerakkan laser cikgu ni? Okey, kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk.
sana, situ, sini. Itu menunjukkan kata ganti nama tunjuk. Okey, itu, dengar tu, itu untuk sesuatu yang jauh. Itu kita tunjuk dengan tangan. Itu bapa saya, itu rumah saya, itu kereta saya. Okey, kalau ini, nampak tangan cikgu, ini. Ini buku saya, ini beg saya, ada tunjuk. Benda itu mesti dekat dengan orang yang sedang bercakap. Ini rumah saya, ini ibu saya, ini emak saya. Contohnya, boleh jelas? Kata ganti nama tunjuk umum. Itu, situ, benda yang jauh. Sini, ini, benda yang dekat. Sana, situ, tu pun benda yang jauh. Boleh jelas? Okey, macam ayat yang diberi. Mengapakah pesawah di sana? Di sana menunjukkan kata nama tunjuk umum jauh. Okey, membelah burung hantu datuk. Nampak? Jaraknya kan dengan orang yang bercakap jauh, betul. Nun jauh di sana. Kemudian dia kata apa? Mereka. Mereka kata ganti nama diri ketiga. Mereka membelah burung hantu di situ untuk mengawal serangan tikus yang merosakkan padi. Situ kata ganti nama yang jauh. Okey. Baik, ni sini. Kalau sini ni nampak yang cikgu pusing-pusing ni. Sini, ini tu menunjukkan kata ganti nama tunjuk yang dekat. Okay, kita tengok ayat yang keempat, gambar yang keempat. Kenapa? Boleh nampak tak? Boleh nampak paparan cikgu? Boleh. Okay, nampak kan cikgu gerak-gerakkan laser ni? Ini yang cikgu sedang baca. Kamu semak, jangan tidur ya. Mereka juga menggunakan baja organik. Mereka. Mereka kata ganti nama ketiga. Oleh itu alam sekitar tidak tercemar. Kita. Okay, kita kata ganti siapa? Yang pertama menunjukkan banyaklah, lebih pada seorang. Kita perlu bersama-sama menjaga alam ini. Wah, mesti sawah padi ini bebas daripada perosak ni. Kata ganti nama tunjuk tempat yang menunjukkan sana tempat yang jauh, sini tempat yang dekat, situ tempat yang jauh tetapi masih boleh dilihat. Boleh jelas? Nanti ayat-ayat ini kita hendak salin semula pada akhir pembelajaran dalam buku tulis. Dalam buku tulis. Boleh jelas? Okey, baik. Sekarang lihat pada buku aktiviti. Okey, lihat pada buku aktiviti. Semua orang lihat pada buku aktiviti. Okey, lihat pada buku aktiviti. Boleh nampak paparan cikgu? Boleh? Boleh. Okey, lihat pada buku aktiviti. Okey, buku aktiviti muka surat 36. Buku warna merah jambu ni muka surat 36. Okey, kita hendak menggunakan yang kita dah belajar tadi tu. Okey, apa yang kita dah belajar tadi? Kata ganti nama diri, kemudian kata ganti tunjuk kan tempat. Baiklah. Kita baca dulu ya arahannya. Lengkapkan dialog dengan kata ganti nama. Kata ganti nama. Rezeki selipar hanyut. Ni ada jawapannya ya. Yang di sini ni ialah jawapannya. Okey, sana, ini, itu, kita, kalian, kami, saya, kamu, mereka.
Okey, sana tempat yang jauh, ini yang dekat, itu jauh, kita ramai, cerita kita. Okey, kalian orang yang kita ceritakan, kami kita ni. Saya kata ganti nama yang pertama, kamu kata ganti nama yang kedua, orang yang kita ajak bual. Mereka kata ganti nama ketiga, orang yang kita bualkan, orang yang kita perkatakan. Boleh jelas? Okey, pertama sekali yang cikgu nak ingatkan kamu, bila ada latihan yang macam ini, ada situasi teks yang panjang, baca keseluruhan. Okey, buat 2 atau 3 kali bacaan. Okey, yang pertama lihat dulu jawapan. Kemudian yang kedua baca keseluruhan teks. Yang ketiga barulah kita cuba masukkan jawapan. Yang keempat dah ada jawapan semua, baca keseluruhannya untuk kita semak adakah jawapan perkataan yang kita gunakan itu tepat ataupun nak kena ubah lagi. Boleh jelas? Bila jumpa situasi soalan yang macam ni, jangan terus jawab. Pertama sekali, telitikan jawapannya. Jadi kita tahu apa yang nanti kita nak guna. Kemudian yang kedua, baca keseluruhan teks. Kena tahu. Daripada pembacaan keseluruhan, kamu tahu situasi yang jawapan yang diperlukan di mana. Betul? Kemudian yang ketiga, baru membaca sambil tulis jawapan. Yang keempat, semak semula. Kalau ada yang ayat sumbang, maksudnya ayat itu tak digunakan, jawapan itu tak letak pada tempat yang betul. Okey, baik. Siapa nak baca? Cikgu nak minta seorang baca dulu perbualan yang di atas ini. Nampak ada gambar gajah. Mereka ni di mana rezeki selipar hanyut. Nampak ada guru sedang bercerita kepada anak-anak muridnya. Okey. Ada yang nak baca? Ada yang nak baca? Okey, Dina Elisha. Baca Dina. Alia. Dina Elisha baca. Boleh? Alia dan rakan-rakannya. Alia dan rakan-rakannya sedang belajar di dalam kelas. Okey, Cikgu Nurul. Baca. Murid-murid. Murid-murid, pernahkah kalian mendengar? Baca terus tanpa jawapan. Mendengar. Murid-murid, pernahkah mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Okey, baca terus. Murid-murid, apa jawab murid-murid? Kami tidak pernah mendengar cerita cikgu ceritakan kepada okey. Ya, cikgu juga tidak sabar hendak mendengarnya. Betul kata Alia. Mesti menarik kisah itu, cikgu. Okey, baik. Mereka nak dengar cerita daripada cikgu. Terus. Cerita ini mengisahkan penduduk yang tinggal di sepanjang pantai di Afrika Timur. Ini cikgunya dah bercerita ni. Penduduk berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Susah hati kerana habitat penyu boleh terancam. Untuk mengatasi masalah, penduduk bekerjasama untuk mengutip selipar hanyut. Mereka menjadikan selipar hanyut sebagai bahan asas untuk menghasilkan pelbagai replika. Dengar tu. Daripada selipar hanyut tadi, sebagai bahan asas untuk menghasilkan pelbagai replika. Apa itu replika? Replika tu seperti boneka. Campak ni, dia membentuk sesuatu. Sekarang ni selipar tadi tu dia susun dengan kreativiti, dia jadikan replika gajah, replika haiwan-haiwan
dan ukiran yang menarik. Kemudian mereka menjualnya. Oleh itu, boleh mengambil iktibar daripada kisah. Kisah apa ini? Okey, jom. Sekarang kita sediakan jawapannya. Baik. Ingat kalau pengguna sana jauh ya, ini. Inilah yang ada depan mata kita. Itu jauh tapi masih boleh dilihat. Kita yang ramai. Kalian ramai. Okey, kami diri kita dan beberapa orang lagi yang sedang bercakap. Saya tentang diri sendiri. Kamu orang yang kita ajak cakap. Mereka orang yang kita perkatakan, yang kita ceritakan. Okey, lihat yang pertama. Okey, lihat yang pertama ya. Kita buat jawapan sama-sama. Murid-murid pernahkah? Pernahkah apa dia? Siapa nak bagi jawapan? Jom kita bincang. Pernahkah? Kalian. Kalian. Pernahkah kamu mendengar? Kalian ke kamu? Kamu. Pernahkah kamu mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Kami tidak pernah mendengar cerita itu. Okey. Murid-murid, pernahkah kamu? Okey, pernahkah kamu? Ya, kamu. Okey, nanti kita semak. Kamu semak sendiri ya. Betul tak? Kamu ke kalian? Okey. Pernahkah kamu mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Okey. Kami tidak pernah mendengar cerita apa? Cerita apa kawan-kawan? Itu kan ini. Okey, cerita itu. Okey, cerita itu. Kami tidak pernah mendengar cerita itu. Okey. Cikgu ceritakannya kepada siapa? Kepada Kami. kami. Bagus. Kepada kami. Okey. Ya, cikgu. Alia tu. Saya. Ya, saya pandai. Okey, saya tidak sabar lagi. Okey, saya juga tidak sabar nak mendengarnya. Betul kata? Betul kata? Kamu, Alia. Okey. Jadi yang pertama tu betul tak kalau kamu? Yang pertama ni. Nampak tak beza kamu dengan kalian? Kamu tu kalau kita tuju pada satu orang sahaja yang kita ajak cakap. Tapi kalau ramai, kita kena guna kalian. Boleh jelas sekarang? Cara nak guna kamu dengan kalian. Kamu tu seorang yang kita ajak cakap. Tapi kalau lebih daripada seorang, kita kena guna kalian. Jadi yang pertama tadi tu kalian. Sebab murid-murid ada lebih daripada seorang. Okay. Boleh jelas? Kalian dan juga kamu. Okey. Sekarang jelas ya. Okey, cerita ini mengisahkan penduduk yang tinggal di sepanjang pantai di Afrika Timur. Penduduk kamu boleh nampak tak? Di sana. Di sana, betul. Kita tak boleh nampak orang tersebut kan? Jadi kita guna di sana. Okey, penduduk di sana. Penduduk di sana berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Lagi apa? Mereka susah hati. Okey. Mereka. Terus selesai jawapan. Kalau tak faham boleh tanya. Jangan duduk diam-diam saja. Mereka susah hati kerana habitat penduduk terancam. Okey, habitat penyu terancam. Untuk mengatasi masalah, penduduk bekerjasama untuk mengutip selipar hanyut. Mereka menjadikan selipar
hanyut sebagai bahan asas untuk menghasilkan pelbagai replika dan ukiran yang menarik. Kemudian mereka menjualnya. Oleh itu, apa dia? Oleh itu, kita. Oleh itu, kita boleh mengambil iktibar daripada kisah ini. Okey, kita. Okey, boleh jelas? Nampak ya penggunaan kalian dan kamu. Kalau kita bercakap dengan seorang, kita gantikan dengan kata ganti nama kamu. Bila kita cakap dengan lebih daripada seorang, kalian. Okey, boleh nampak? Okey, boleh jelas? Hujan dah turun lagi. Bila hujan nanti, line dia tak cantik. Cikgu kalian yang mana tak ada buku. Apa dia? Tak dengar, Sumaya. Sumaya dah siap? Cikgu Dah siap? Apa dia? Okey, kita teruskan lagi. Buka buku tulis. Buka buku tulis. Semua orang buku tulis. Okey, kita nak menyalinkan ayat daripada buku teks tersebut. Okey, semua orang buka buku teks, boleh dengar? Boleh. Okey. Boleh. Baik, sekarang buka buku teks. Dan Boleh. buka buku tulis. Buku tulis, tuliskan hari dan juga tarikh. Okey, buku tulis. Baik, cikgu kita nak salin Kita hendak salin ayat-ayat dalam buku teks pada muka surat 32. Okey, gunakan buku tulis. Tuliskan hari dan juga tarikh. Okey, hari ini hari Ahad 26 September. Okey, kita nak salin ayat yang pertama. Okey, kamu tahu salin daripada buku teks ya. Kamu tahu pesawat itu sedang buat apa? Nadira. Okey, salin ayat yang pertama daripada buku teks tersebut. Buku teks muka surat 32 ya. Kemudian salin ayat yang kedua. Kenapa cikgu suruh salin? Daripada menyalin kamu membaca. Kemudian boleh telitikan cara penggunaannya. Okey, ayat yang kedua. Jom, cikgu pun salin juga ni. Ayat yang kedua, mestilah saya tahu. Ayat yang ketiga, mereka sedang memotong padi. Mereka sedang memotong padi. Okey, kemudian ayat nombor 4 salin daripada perbualan seterusnya. Kalian buat apa di sini?
Sudah? Salin terus seperti yang cikgu salinkan. Okey, kita salin daripada ayat buku teks. Okey? Jadi kalau ayat itu bersambung, pecahkan dia. Kemudian baru akan kita garis pada kata ganti nama, kata ganti tunjuk yang digunakan. Kemudian yang kelima, kami sedang melihat sawah padi itu. Sudah? Dah. Cikgu nak tukar kepada slide seterusnya boleh? Boleh. Salin dulu 5 ayat tu. Ayat ini kita salin daripada buku teks muka surat 32. Kita hanya salin ayat yang ada kata ganti nama diri dan juga kata ganti tunjuk sahaja. Ayat selain daripada itu kita tidak salin. Okey. Kami sedang Okey. Sekarang kita nak buat ayat yang ke-6. Okey, sekarang kita nak buat ayat yang ke-6. Mana dia lagi? Mengapakah? Mengapakah? Di sana membelah burung hantu. Okey, mengapakah pesawat di sana membela burung hantu? Di sana. Okey. Kemudian ayat seterusnya. Mereka, nombor 7. Mereka membelah burung hantu di situ untuk mengawal serangan tikus yang merosakkan padi. Kemudian ayat yang ke-8 pula. Di sini kita gunakan mereka, okey? Kata ganti yang ketiga. Kata ganti nama diri yang ketiga. Situ kata ganti tunjuk yang jauh tapi masih boleh dilihat. Kemudian yang ke-8, mereka juga menggunakan baja organik. Baja organik. Kemudian kata ganti nama diri ketiga, mereka. Kemudian ayat yang ke-9. Kita perlu bersama-sama menjaga alam ini. Kita, kata ganti nama yang kedua. Kata ganti nama pertama, kita. Maaf. Okey, kemudian ayat nombor 10 ada? Ya, ada tu. Yang di bawah sekali. Wah, mesti sawah padi ini, benda yang dekat, depan mata kita, bebas daripada racun perosak
Tanda seru. Okey, semua orang sudah? Belum. Okey. Boleh nampak? Kita ada 10 ayat. Kita ada 10 ayat yang kita salin daripada buku teks tersebut. Kita ada 10 ayat yang kita dapat salin daripada buku teks yang menggunakan kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga. Kemudian kata ganti tunjuk untuk awam. Okey, kata ganti nama tunjuk untuk umum. Sana, situ, sini, itu, ini. Okey. Kalau itu, situ, benda tu jauh daripada kita tapi boleh nampak lagi situ. Sana, okey, itu benda yang jauh daripada kita. Okey, kemudian kalau ini, sini, itu menunjukkan benda yang dekat dengan kita. Okey, daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-10, cikgu nak kamu gariskan kata ganti nama diri yang digunakan dan juga kata ganti tunjuk yang digunakan. Boleh? Lihat saja daripada buku teks tersebut. Yang cikgu nyatakan tadi perkataannya berwarna. Ada warna biru, ada warna merah. Okey, baik. Yang berwarna biru itu kata ganti nama kedua. Kamu, kalian. Okey. Kalau yang berwarna merah ada dua pula. Kata ganti nama yang pertama saya, kita. Okey, kalau kata ganti nama diri yang ketiga, mereka, kalian. Okey, boleh jelas? Hari ini kita belajar tentang kata ganti nama. Okey, jadi cikgu akan tamatkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapkan menyalin 10 ayat ini. Kemudian cikgu minta kamu gariskan. Tolong garisi kata ganti nama yang digunakan dan juga kata ganti tunjuk yang digunakan. Salin dengan ejaan yang betul, dengan tanda baca yang betul. Okey, ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Tak ada, senyap. Okey, baiklah. Cikgu nak tamatkan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham. Hari ini tadi kita ulang kaji sedikit cara membina ayat majmuk. Okey, alhamdulillah cikgu tengok semua dah faham. Kemudian kita belajar yang baru hari ini yang sebenarnya dah biasa kita gunakan dan setiap tahun dalam kemahiran bahasa Melayu yang paling utama memang tata bahasa yang macam ni. Penggunaan kata ganti nama diri, kemudian kata ganti tunjuk. Sebenarnya kita selalu gunakan perkataan-perkataan ini dalam kehidupan seharian. Okeylah. Cikgu tamatkan pembelajaran kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Terima kasih.